dapat fadilat-fadilat yang dinantikan oleh Allah bagi mereka-mereka yang sungguh-sungguh menghayati Ramadan dari mula sampai habis. Kerana banyak benar perkara yang berlaku di bulan Ramadan yang menguntungkan kita kalau kita benar-benar benar-benar menghayatinya. Di bulan itu juga disuruh kita banyak semayang. Ada satu semayang yang tak ada di bulan lain tapi ada di bulan Ramadan. Bayang apa? Bayang tarawih. Kemudian ada pula satu malam tak ada macam malam lain-lain itu. Ya, yang dapat 1000 bulan punya pahala. Malam apa tu? Lailatul Qadar, ya, dan banyak lagi lah. Digalakkan kita bersedekah, digalakkan kita baca Quran. Dan bila kita rajin baca Quran, fahamlah kita apa isi kandungan Al-Quran, dan dapat kita amalkan dalam hidup kita. Bila kita sungguh-sungguh hayati Ramadan, maka kita akan keluar darinya nanti sebagai orang-orang yang benar-benar bertakwa, ya. Bila kita menjadi orang yang bertakwa, maka dijamin keselamatannya di dunia dan di akhirat. Baik, kita tak ada cerita Ramadan petang ni. Muka surat berapa? 200? 206. 260? 216? Mana satu ni? 206. 216. 260. 216. Ya. 216. Wa uzlifatil jannah, itu ya? Yang itu. 216 ya? Kita baca surah Qaf tu ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'adun likulli awwabin hafiz. Man khasyiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Surah Qaf ya, ayat 31 hingga 35. Apa artinya? Dan didekatkan syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Kita baru sebut tadi takwa tadi. Allah hanya menjamin orang-orang yang bertakwa. Dia orang takwa tu di dunia pun dijamin, di akhirat pun dijamin kebahagiaan dan keselamatan mereka. Ini orang yang bertakwa di akhirat besok didekatkan syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Syurga itu jauh tapi didekatkan. Pada tempat yang tidak jauh. Dekat tu tak jauh lah. Kalau jauh tak ada dekat. Kalau dekat tak ada jauh. Tak faham ke? Ya. Macam tu. Pada tempat yang tidak jauh daripada mereka. Inilah yang dijanjikan kepada kamu, iaitu setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturannya, iaitu orang-orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa tadi ya. Tuhan yang pemurah, sedang Allah tidak kelihatan olehnya, dan ia datang kepada Allah dengan hati yang bertaubat. Dia tak nampak Allah tapi dia selalu datang menghadapi Allah, berjumpa dengan Allah, ya, selalu berhadapan dengan Allah. Paling kurangnya 5 kali sehari, ya, berdialog, bermanja-manjaan dengan Allah, bermesra-mesraan dengan Allah, menangis-nangis di hadapan Allah. Itu dia selalu datang berjumpa dengan Allah walaupun dia tak nampak Allah tu. Ia datang kepada Allah dengan hati yang bertaubat, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Masuklah syurga itu dengan aman. Udkhuluha bisalam, kata Allah ya. Masuklah kamu ke dalam syurga dengan aman, dengan selamat. Itulah hari kekalan, hari yang berkekalan, yaumul khulud. Khulud tu kekal ya.
Yaumul khulud, hari yang berkekalan. Zalika yaumul khulud, katanya. Mereka di dalamnya memperolehi apa yang mereka kehendaki pada sisi kami. Ada tambahan. Apa kita hendak dalam syurga, semua didapatinya. Apa hendak aja dapatnya. Terlintas aja di hati, datang, adalah benda ni. Ni Allah tahu dah apa yang dalam hati kita. Apa saja yang terlintas di hati kita, maka Allah akan kabulkan permintaan kita. Itu dalam riwayat yang lain katakan, burung tengah terbang, terlintas di hati. Aku kalau dapat makan burung panggang ni, lagi sedap katanya. Dah turun barang burung panggang burung tu. Turun panggang burung tu dihidang dalam pinggan emas. Lepas tu datang wildan tu apa? Pembantu kita. Macam orang budak suruhan lah, wildan yang cantik jelita pula tu. Dia lelaki bukan perempuan tau. Lelaki tapi cantik jelita, wildan. Wildanum mukhalladuna idza ra'aitahum wa idza ra'aitahum, dah lupa saya. Wildanum mukhalladun, wildan yang kekal abadi. Jadi datang bawa barang-barang tu menghidangkan kepada kita. Sila makan tuan, katanya. Sila makan puan, katanya. Kalau puan-puan lah, kalau tuan-tuan lah. Puan pun makan. Puan Seri ke, apa-apalah, datang Seri ke, dia makan. Kemudian dikumpulkannya balik tulang burung tu, kumpulkan balik. Bila kumpul betul macam? Udah jadi burung balik, terbang balik. Itu keadaan dalam syurga. Cukup best lah kalau dapat lah ya. Mudah-mudahan kita dapat lah. Itulah matlamat kita pun ya. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahan, tu ada tambahan lagi. Bukan itu aja, lebih lagi dia baginya. Baik, baca lagi. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Fi jannatin, salah. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Kulu washrabu hani'a bima kuntum ta'malun. Muttaqina ala sururin masfufah. Wa zawwajnahum bi khurin 'ain. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. Mengah macamnya tak hafal pula tu, kalau hafal senang. Baik, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ini jaminan bagi orang-orang yang bertakwa ya. Apa arti takwa? Takut kepada Allah. Tandanya tanda orang takut kepada Allah, buat segala yang disuruh, lagi tinggalkan segala yang dilarang. Bertakwa lah tu ya. Mana yang disuruh buat, mana yang dilarang tinggalkan. Bertakwa lah tu. Bila kita menjadi orang bertakwa, ini yang kita dapat nanti.
Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam syurga dan kenikmatan. Dalam syurga dan dapat nikmat, berbagai-bagai jenis nikmat. Wa na'im, ya, jenis-jenis nikmat dalam syurga. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Bersukaria mereka, ya. Ya. Apa yang Tuhan bagi kepada mereka dengan rezeki-rezeki yang Tuhan bagi kepada mereka itu seronok saja kajian, ya. Dalam syurga tu tak ada tugas, tak ada tanggungjawab. Apa buat? Apa buat dalam syurga? Enjoy all the time. Enjoy saja setiap masa. Tak ada suruh semayang, tak ada suruh sujud, tak ada suruh bangun, qiyamul lail, tak ada. Ya, yang disuruh tu bila di mana? Sini dalam dunia ni disuruh kita bangun, semayang malam dan sebagainya. Di syurga tak ada. Fakihina bima atathum, ya, atathum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Ya, mereka itu gembira, bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka daripada azab neraka. Wa waqahum, tertinggi tak kena, dia dipelihara mereka. Azabal jahim, tak ada masuk neraka jahim, ya. Wa waqahum rabbuhum azabal jahim, dan dipelihara mereka daripada azab yang amat pedih. Itu dalam syurga. Ya, azab neraka tak ada kena. Dikatakan kepada mereka, kulu. Apa kata kulu? Bukan pergi kulu. Apa kulu? Mamamlah kamu. Itu kulu. Kulu washrabu, mamam dan minumlah kamu. Kulu washrabu hani'a. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan sedap. Makanannya sedap. Dah saya khabar dulu dah, ya. Lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Dia tak ada jemu-jemu, bukan macam dalam dunia ni, kalau makan itu aja, macam kena 3-4 kali makan udah muntah nengoknya. Ya, paling sedap tu makan sate umpamanya, pagi sate, pukul 10 sate, tengah hari sate, petang sate, malam sate, esok pagi sate, pukul 10 esok sate, petang esok sate, macam kena 3 hari macam sate macam. Tengok sate pun dah kena. Jadi tak, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Itu dia keadaannya. Ya. Makan dan minumlah dengan sedap sebagai balasan daripada apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Kerana kamu rajin sembahyang, rajin menutup aurat, rajin apa? Rajin berjuang di jalan Allah, rajin baca Quran, rajin ngaji, taat kepada suami. Itu dapat esok, ya. Mereka bertelekan di atas dewan yang berderetan, dan kami kahwinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik. Ya, bermata jeli. Bermata jeli itu mata besar, tak ada pula cepit saja matanya, ya. Bermata jeli itu bermata ayu. Tahu ayu? Ya, bermata yang cantik. Dapat bidadari-bidadari. Atau damai apa dapat? Orang perempuan ni dapat apa? Kami dapat bidadari, orang perempuan dapat apa? Dapat bidadari? Ada ke? Tak ada. Mereka dengan suami mereka di dunia ni lah. Kalau dua-duanya masuk syurga, suami itu lebih handsome daripada manusia yang terhandsome di dunia ni. Handsomenya suami itu macam siapa? Macam Nabi Yusuf punya handsome, tahu? Itu suami-suaminya. Kalau dia tak ada suami, sampai mati tak ada suami, maka Allah bagi dia suami di syurga tu. Jangan takut, ya. Allah akan bagi dia suami di syurga. Tapi orang lelaki dapat apa? Dapat bidadari yang cantik jelita. Bukan macam bidadari dunia ni cantik juga. Kalau marah tu benda-benda nyolang tengok saya. Cantik dia ni, bukan tak cantik. Tapi bidadari dunia ni, korek hidung ada apa? Korek telinga ada apa? Gisai mata, badan bangkit dari tidur ada apa? Nyerongin nampak apa? Nyerongin nampak apa? Dalam perut ada apa? Bawa ke sana kemari. Itu bidadari dunia. Walau secantik mana pun. Miss Universe.
Korek hidung ada apa? Ada tai hidung. Ya. Itu bidadari dunia. Tapi bidadari syurga mutahharatun. Apa itu mutahharatun? Suci, tak ada langsung kekotoran, tak ada langsung yang luat-luat. Sangat suci. Itu dia bidadari syurga tu. Yang cantik, bermata jeli, dan orang-orang yang beriman. Dan anak-anak cucu mereka mengikuti mereka di dalam keimanan. Orang yang beriman, anaknya pun beriman juga, cucunya pun beriman juga. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Kalau dia betul-betul beriman, anak cucunya bersama dengan mereka besok di syurga. Satu keluarga duduk di syurga besok. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun daripada pahala amal mereka. Apa yang kita buat semua akan diberi pahala nanti. Walaupun sebesar zarah, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Mereka buat kebajikan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan oleh Allah. Perbuatan mereka itu, dan diberi ganjaran, diberi pahala. Begitu juga kejahatan. Kalau buat jahat sebesar zarah pun akan diambil kira oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan kita buat kejahatan walaupun sebesar zarah. Takut kerana itu kita masuk neraka. Itu yang takut saya. Kerana kejahatan yang kecil itu boleh menyebabkan masuk neraka. Jadi elok jangan dibuat langsung kejahatan tu. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun daripada pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang ia kerjakan. Whatever you do, you will be tied to what you do. Baik dapat baik, jahat dapat jahat. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan. Buah-buahan yang diingini, buah-buahan dan daging daripada segala jenis yang mereka ingini. Nak makan apa? Nak makan buah durian. Ada tak buah durian di syurga? Ada. Ada tak buah anggur di syurga? Ada. Ada tak buah apple? Ada. Apa ndak? Semua ada. Yang hebat tu qalu ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha, katanya. Apa katanya tu? Mereka berkata buah-buah ini macam yang ada di dunia dulu, katanya. Macam buah di dunia dulu. Dukung lah, rambutan lah, manggis lah, apa lagi? Pulasan lah, itu buah di dunia ni dulu. Besok di syurga macam itu lah juga. Tetapi yang sebenarnya bukan serupa. Buah duriannya tak ada mangkor-mangkor. Tak ada pula bonyo-bonyo. Tahu ke bonyo? Tak ada pula berulat-berulat. Dia tekan je isinya. Itu buah durian dia. Rambutannya tak ada pula rambutan telan, tak ada pula masam-masam. Apa? Lekang, manis aja. Itu dia keadaan di syurga tu. Tapi tak nak pasti betul, tak boleh lah. Kerana nikmat di syurga tu tak boleh nak kita bayangkan mana rupanya. Tapi begitulah ceritanya. Dalam syurga tu cantiknya kita tak boleh bandingkan macam mana cantiknya orang dalam syurga tu. Sebab tak pernah dilihat, tak ada siapa yang pernah nengoknya. A'dadtu li ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku fiha, di dalam syurga, ma la ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga kita. Tak pernah dengar macam itu merdunya. Dalam dunia ni orang merdu je. Kalau orang kalau Kasim Selamat terniup saksofon punya lah merdu ya. Tapi di syurga esok lagi merdu. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintas di hati kita mana rupa nikmat syurga tu, mana rupa cantik pemandangannya, mana rupa cantik mahliganya, mana rupa cantik pakaiannya. Tak pernah kita lintas di hati kita. Tak terlintas macam mana gayanya. Itu dia. Nak fikir pun tak boleh. Kerana sesuatu yang tak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar, dan tak pernah terlintas di hati. Itu yang menunggu orang-orang yang bertakwa. Baik. Jadi itu dia ya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging daripada segala jenis yang mereka ingini. Nak makan daging apa? Semua ada. Di dalam syurga mereka saling merebutkan
piala, gelas, piala-piala dia, gelas-gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah. Ya, yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Tak ada perbuatan yang berdosa, tak ada perbuatan yang sia-sia, tak ada dalam syurga tu. Tanda pun tak ada teringin nak buat benda-benda yang tidak berfaedah tu. Semua yang kita buat tu yang apa? Yang berfaedah bagi manusia, bagi kita, bagi penghuni syurga. Tak ada yang sia-sia, yang lara-lara, tak ada. Lebih-lebih lagi dosa, tak ada buat dosa langsung. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka. Itu namanya wildan ya. Untuk melayani mereka. Seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Ya. Lepas zalika yaumul khulud, bukan yang tu, mana ke dia? Di bawah ni. Ya, mana ke dianya? Pihak taksim wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'. Dan mereka itu seperti lu'lu'. Tahu tak? Permata. Lu'lu'um maknun. Permata yang tersimpan. Macam itulah dia punya kecantikan pelayan-pelayan yang melayani kita tu. Dia ni budak-budak lelaki ya. Ada keterangan hadis mengatakan budak-budak ni mungkin anak-anak orang kafir yang mati kecil. Anak-anak orang kafir tu dia belum akil balik, dah mati, maka dia nanti jadi orang suruhan di syurga. Ada riwayat yang mengatakan begitu. Tapi yang tahqiqnya, yang sebenarnya wallahu a'lam. Itu yang sebenarnya. Itu dia. Itu keadaan di dalam syurga. Lagi apa? Ini hadis pula ni. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainur ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Faqra'u in syi'tum fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Itu ayat Quran tu ya. Fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun ya. Itulah dia balasan bagi apa yang kamu buat dalam dunia ni. Ini hadis apa? Dari Bukhari. Ukhrijat al-Bukhari ya. Allah berfirman, ini hadis qudsi ni ya, tapi yang meriwayatkannya Bukhari. Allah berfirman, maksudnya aku sediakan bagi hamba-Ku akan nikmat di dalam syurga, barang yang mata manusia tidak pernah melihat. Mata manusia tak pernah tengok cantik secantik itu dalam syurga. Di dunia ni nampak kita kecantikan pemandangan yang indah. Kalau kita pergi ke Merana Highland umpamanya, nampak bunga-bunga yang indah, nampak pemandangan-pemandangan yang cantik, nampak bangunan-bangunan hotel yang tinggi-tinggi, dengan macam mahligai-mahligai yang indah, nampak kita. Tapi di syurga kita tak pernah tengok. Mana rupanya? Lagi terpegun kita, lagi kagum kita melihat keindahannya di syurga tu ya. Tak pernah terlihat oleh mata manusia, tak pernah. Dan telinga mereka tidak pernah mendengar, tak pernah didengar merdunya. Sehingga apa? Daun-daun yang bergeseran di dalam syurga itu mengeluarkan bunyi yang lebih merdu daripada gesekan biola siapa? Hamzah Dolmat. Ya, Hamzah Dolmat ngesik biola tu punya sedapnya. Ada pernah dengar? Ada kan? Punya sedapnya. Tapi esok lagi sedap daripada gesekan biola Hamzah Dolmat. Lebih merdu daripada tiupan saksofon siapa? Kasim Selamat. Ya, semuanya sedap bunyinya. Lebih sedap daripada petikan gitar siapa? Man Black. Kenal ke Man Black? Ya. Itu dia. Dan tidak apa? Mereka tidak pernah terlintas. Tak pernah lintas di hati. Dan hati mereka tidak pernah terlintas. Tak boleh terbayang macam mana keadaannya ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu kehendaki, bacalah ayat ini, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum qurrati a'yun ya.
maka seseorang pun tidak mengetahui apa-apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Qurratu a'yun, sejuk mata nengoknya. Fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ini surah apa? Siapa tahu? Kuis perdana. Surah apa ni? Intinya dia tak pernah sembahyang berjemaah hari Jumaat dah. Sejadah. Surah Sejadah. Udah lepas sujud tu. Bangkit daripada sujud tu, kau baca fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Itu surah Sejadah ya. Baik, demikian juga kita beriman. Ini beriman hari akhirat ni apa? Adanya percakapan tanya menanya antara ahli syurga dengan ahli neraka. Ada dialog ya. Kalau orang masuk neraka tu dia bercakap dengan ahli syurga. Orang ahli syurga pun boleh bercakap dengan ahli neraka. Ya. Tanya, kamu ngapa mikir masuk neraka? Teman itu nyemur kain apa? Ya. Dia kata orang ahli neraka tu, teman itu bila hujung minggu aja buat. Ngambil nombor ekor. Ya. Itu dialognya. Percakapan antara ahli neraka dan ahli syurga. Inilah gambaran yang dijelaskan di dalam surah Al-A'raf. Surahnya surah Al-A'raf. Baca. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum, itu jangan kolak-kolak ya, wajadtum dal tu masuk dalam ta ya. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Qalu na'am fa'azzana mu'azzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin alladzina yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Surah apa? Al-A'raf ayat 44 dan ayat 45. Dan ahli-ahli syurga berseru kepada ahli-ahli neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperolehi apa yang telah Tuhan kami janjikannya. Kata Tuhan dalam surga tu dapat ini. Memang betul dapat. Buah-buahan dapat, bidadari dapat, kenderaan dapat, pakaian dapat, mahligai dapat, minuman dapat, makan dapat, semua dapat dalam surga tu. Ya. Mereka kabur pada orang neraka. Kami dapat tahu. Pagi tadi kami makan sate, kata ngabur pada orang surga tahu. Kata seorang tu, kami tadi pagi tadi makan apa? Makan nasi paprik katanya. Di surga tak ada nasi paprik ke? Ada belaka ya. Tu dia. Ya, dia ngabur pada ahli neraka tu. Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperolehi apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kamu telah memperolehi dengan sebenarnya apa yang Tuhan kamu menjanjikan kepada kamu? Ini janji apa? Orang neraka janji apa? Janji azab. Kamu dapat dah azab yang dijanjikan Tuhan apabila kamu ni masuk neraka? Ditanya ahli syurga kepada ahli neraka. Kamu kenakan azab. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Lah jawabnya. Kena azab katanya. Ya. Itu tu ada dalam bracket tu azab tu ya. Mereka dia. Maka apakah kamu telah memperolehi dengan sebenarnya apa? Apa tu azab? Yang Tuhan kamu menjanjikannya kepada kamu. Mereka iaitu ahli neraka menjawab, betul. Betul ya? Kata orang Jawa apa? Nggih katanya. Kata orang Rawa apa? Yo. Betul katanya. Kata orang putih apa? Yes. Kata orang India, amma katanya. Semua yang betul saja ya. Kata orang Hindustan apa?
Jiha katanya. Tukang Hindustan. Jiha. Katanya. Kalau tidak apa nama? Jinahi katanya. Saya pandai cakap Hindustan tau. Itu dia dua perkataan tu je. Ya. Mereka menjawab betul. Kemudian seorang penyeru, malaikat pula, mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Laknatullah itu kutukan Allah ya. Laknatullahi alal zalimin. Laknatullahi alal zalimin, kata malaikat ya. Laknat Allah itu ke atas orang-orang yang zalim dalam dunia ni. Apa kata orang zalim? Orang zalim tu apa? Orang tu orang yang melakukan perkara-perkara yang tidak mengikut syariat. Itu zalim tu. Dia buat dosa besar tu zalim tu. Ya, meninggalkan sembahyang tu zalim tu. Ya, tidak menutup aurat tu, itu fasik. Bukan zalim je, dia fasik. Tapi kalau setiap kali keluar tak tutup aurat, asal keluar tak tutup aurat, tak asal keluar tak tutup aurat, itu sudah jadi zalim. Kerana dosa kecil itu apabila istiqamah dilakukannya, maka dia jadi dosa besar. Bila jadi dosa besar, tidak dinamakan fasik lagi, dinamakan zalim. Jadi atas orang zalim tu laknat Allah Ta'ala. Celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Bila Allah melaknat, malaikat pun melaknat. Celaka kamu, kata malaikat. Nabi pun melaknat. Celaka kamu, celaka kamu. Celaka lah orang tu ya. Itu dia. Betul, kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim tu? Iaitu orang yang menghalangi manusia daripada jalan Allah. Ya, mereka menghalangi manusia daripada jalan Allah. Ya. Ada seorang ustaz tu tahu. Dia sudah duduk di atas meja tu. Dia nak ngajar. Datang setiausaha masjid tu pergi pada dia, dilarangnya, ustaz tak boleh ngajar sini katanya. Ya. Jadi orang jenis itulah akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Depan orang ramai tu, dalam masjid tu, dah duduk tu. Dan ustaz dah apa kata dia? Saya dapat tauliah dari sultan, kata sultan yang tu je. Orang lain pun kumun belakang. Tapi tak dapat dipertahankan juga sudahnya. Tak adalah dapat ustaz tu ngajar tempat itu, satu masjid itu. Tahu mana masjidnya? Entahlah, carilah sendiri. Dah pandai dah. Ada dalam internet ada ya. Itu apa? AJK jenis apa gelar tu? AJK apa gelar tu? AJK kerongge. Tahu ke kerongge? Kerongge apa? Kerongge tu dia makan ke tak buah mutan? Makan kita buang pelam atas bila kalau cepanjat pokok rambutan kerongge di atasnya macam apa dia buatnya? Di kokok-kokoknya. Itulah kerongge. Dia tak lalu makan rambutan, orang nak manjat nak ambil rambutan di kokok-kokoknya. Itulah dia. Orang zalim jenis itulah tu. Kalau tak taubat, wallahu alam, tak tahu apa lagi itu dia orang zalim jenis itu. Melarang orang untuk menyeru manusia ke jalan Allah. Udah duduk tu. Udah duduk tu. Saya tengok video ni dalam Facebook. Ya. Berkerumun dia nak mempertahankan dia, tapi tak dapat juga dipertahankan. Kerana apa? Kerana kerongge. Kuat benar kerongge tu situ. Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau jadi jawatankuasa apa-apa, jangan jadi kerongge. Jangan harus jadi kerongge. Esok tak terjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lainlah kalau dia ngajar ilmu salah, itu tak ngapalah, adalah jawapan esok depan Allah. Macam ayah pin ke. Puan tahu tak, saya ada pernah jumpa ayah pin tahu, berhadapan dengan ayah pin. Ada di kampung, tahu tak, dia kumpulan dia tu bergerak di kampung, cergas di kampung dulu. Ya. Pengikut dia yang setia tu ustaz lulus Mesir. Dia ngajar di kampung tu, SCS kampung. Isterinya ngajar satu sekolah dengan saya. Tapi ustaz tu dah meninggal dah. Ya, dia satu hari dia ajak je lah kami ke rumah dia. Isteri je tu lah ngajar, isteri tu sekolah dengan saya kan.
ngajak. Kami pergilah ke rumah dia. Jumpalah ayah P-nya tengah ada di rumah tu. Ya. Baju pindah pakai semuta. Tu apa semuta? Yang nutup kepala yang apa tengkolok tu. Itu pakai. Ya. Berusrahlah dia ngabur kalau kamu ikut zikir yang aku nak ajar ni. Lebih kurang itulah bunyinya. Maka kamu akan nampak alam-alam yang gaib, alam-alam malakut, alam mahsyar, boleh nampak segala-galanya kata. Kalau kamu ikut apa namanya wirid-wirid itu, sudahnya dia ngaburkan, akhirnya kamu akan nampak Allah Subhanahu wa taala. Ya, malam itu ajalah. Lepas itu boleh dah nampak Allah, tak adalah kami pergi lagi. Ya. Kerana Nabi Musa nak nampak Allah, apa kata Allah? Lan tarani. Adakah kami ni lebih mulia daripada Nabi Musa? Nabi Musa tak boleh nampak, kita nampak kan? Jadi tak adalah kami pergi lagi. Malam itu ajalah. Dijamunya bihun, kenyanglah jadilah. Dapat kenyang dengan bihun ajalah. Ya. Itu dia ayah pin. Jenis kopi itu bolehlah dicegah, tak apa. Cuba tengok dalam video ni mana rupanya. Pergi ke toko Hindu lah, toko apa, pergi ke tempat gereja lah, nak menyatukan agama-agama dalam dunia ni. Sudahnya mengaku jadi Tuhan. Tuhan apa? Tuhan langit. Kalau jenis itu dia dihalang, tak apalah. Ini orang yang mendakwah dihalang. Begitu juga Ustaz Azhar Idrus. Patut pergi ke satu masjid. Di mana? Di mana? Di Terengganu. Tak baginya. Sudahnya pindahkan ke padang futsal perginya. Di situlah tempat dia berceramah. Adalah juga ganti. Yang ustaz ini langsung tak ada tempat gantinya, ya. Tahu siapa ustaznya? Janggutnya potong mula siapa? Nur Azli Musa. Ustaz Taliban. Kenal ke tak? Orang manggil dia Ustaz Taliban. Langsung tak boleh nak berceramah di situ. Ya. Pasal apa? Pasal banyak apa? Banyak keronggeng. Itu tak boleh ceramah tu. Esok di akhirat besok tunggulah ya. Mengapa? Iaitu orang yang menghalang manusia daripada jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kufurkan kehidupan akhirat. Mereka tak kabur akhirat ni bukannya betul ada ya. Akhirat does not exist kata dia ya. Kita mati habislah, keput aja tulang gitu, tak ada lagi bangkit kata. Jadi orang-orang jenis itu dikira orang yang zalim. Ya, nanti akan masuk dalam neraka ya. Kemudian dan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tadi, wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Dan ahli neraka menyeru ahli syurga dengan mengatakan, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang Allah rezekikan kepada kamu. Mereka ahli syurga itu kata menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kedua-duanya, air dan makanan bagi orang-orang kafir. Kalau punya orang kafir itu minta makan, minta minum kepada orang-orang ahli-ahli syurga. Baklah aku sikit makanan, baklah aku sikit nasi minyak, baklah aku sikit kanji, baklah aku sikit nasi paprik, baklah aku sikit nasi apa lagi? Nasi dagang. Aku ni lapar benar ni. Bak aku sikit air, bak aku sikit air kopi, bak aku sikit Milo, bak aku sikit Ovaltine, bak aku sikit Horlick. Aku ni dahaga apa benar kata dia. Ahli-ahli neraka. Apa jawab ahli syurga? Tuhan tak bagi, aku bagi kamu katanya. Tuhan dah larang kami supaya jangan memberi kepada ahli-ahli neraka, orang kafir tu. Takkan dapat minum walaupun seteguk air. Tapi orang kafir tu minum ke tak? Orang dalam neraka minum tak? Apa minumnya? Orange juice. Apa minumnya? Apa minumnya? Ya, air timah yang mendidih.
Fasyaribuna alaihi minal hamim. Hamim tu air timah yang mendidih. Timah tu bukan nama orang. Timah tu apa? Logam. Logam yang dicayurkan, udah cayur menggelegak, itulah air diminumnya. Ya. La akiluna min syajarin min zaqqum. Apa katanya? Makanan mereka ialah buah-buahan daripada pokok zaqqum, nama buahnya. Nama pokoknya pokok zaqqum. Nama buahnya buah apa? Buah zaqqum lah. Pokok zaqqum, buah zaqqum lah. Pokok rambutan buah apa? Buah rambutan lah. Pokok doyan buah apa? Buah royan lah. Mana boleh pokok manggis buah jerin ada? Mana ada ya? Itu buah zaqqum. Buah zaqqum tu apa? Mana rupa buahnya? Yang pertama panas, yang kedua berduri. Itu buah zaqqum, berduri dan panas. Bila dimakan habis hancur kerongkong tu. Bila ditelan hancur perut tu. Famali'una min hal butun. Makanlah mereka sehingga penuh perut mereka. Itu buah zaqqum. La akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him, kata Allah. Minuman mereka ialah hamim. Hamim tu artinya timah yang mendidih. Minumlah mereka laksana seekor himar, macam kaldai minum. Kong. Habis hancur perut tu. Minum lagi, hancur lagi, minum lagi. Begitulah ahli neraka makan dan minumnya ya. Mereka iaitu ahli syurga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, iaitu air dan makanan bagi orang-orang kafir. Ada lagi satu, minuman mereka ialah air danur. Air danur. Tahu apa benda danur? Bukan nanah. Air daripada daging yang reput. Kita kalau kena penyakit tokak, tahu ke penyakit tokak? Ya Allah, demi ni. Tokak tahu? Kudih yang besar tu namanya tokak. Kudih tu besar benar. Orang ada dulu banyak penyakit tokak, kena dah tak ada. Masa saya budak tu ramai orang kena penyakit tokak. Dia ada ibunya besar itu. Besar benar ya. Lepas tu ada pula anak-anak tu seluruh badannya tu. Bukan bisu, kudih tau. Seluruh badan tu berkudih. Dia ada ibu itu. Bila baik ibu itu baru yang lain tu baik. Kalau tidak tak mau baik-baik. Lebih kurang macam puru lah. Itu namanya tokak. Yang besar tu namanya tokak. Macam puru lah. Seluruh badan tu kena kudih. Kalau dah besar, benda yang besar tu, kalau kita picit, ada tak keluar air ni? Itu namanya danur. Begitu juga kalau orang mati lama dibiarkan, jangan diselenggarakan. Lama-lama macam beraya tak? Badan orang mati tu. Itu namanya danur. Baunya wangi ya. Sedap benar baunya. Punya le bangor. Tahu ke bangor? Bukan bangau. Bangor baunya ya. Bangor tu katanya amat busuk. Tak ada yang lebih busuk dari itu. Itu namanya bangor. Cakap Melayu pun ada superlatif tau. Dia ada tau. Macam orang putih aja. Big, bigger, bigger. Tall, taller, taller. Lagi? Lagi apa? Small, smaller, smallest. Melayu pun ada. Busuk, hapak, bangor. Dia dah bangor tu top dah tu, tak ada lagi ngatasnya lagi. Itu dia. Itulah minuman orang dalam neraka tu. Punya lah bangor, tak tahu nak ngabur ya. Adapun mengenai kekalnya syurga dan neraka, serta orang-orang mukmin di dalam syurga dan kekalnya orang-orang kafir dalam neraka, maka diulang-ulang sebutannya dalam Quran pada beberapa tempat yang menyentuh hal syurga dan neraka. Jom tengok baca Quran. Banyak ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Lagi. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadza allazi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah awal-awal lagi dah ada sebutnya. Apa katanya? Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka itu ada syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai.
Dan mereka dapat rezeki dari Allah. Dapat rezeki, ruziqu minha min samaratir rizqan qalu, daripada rezeki yang diberi oleh Allah, iaitu buah-buahan. Mereka berkata, qalu hadza ruziqna, ini rezeki kami ini dulu macam yang di dalam dunia dulu, katanya. Ada royan, ada manggis, ada remutan, ada pulasan, ada berbagai-bagai lah ya. Ada buah kenuak, tahu kenuak? Dah tahu kenuak pula dah. Kerdas ya. Ruziqna. Yang mana yang kita tengok dalam dunia tu, itulah dapat balik, tapi dia lain rupanya. Nama aja serupa. Tapi buahnya lain, hakikatnya berbeza ya. Remutannya pun sedap aja. Bila lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Kemudian apa lagi? Min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun, dan bagi mereka pasangan-pasangan yang apa? Mutahharatun, apa? Yang suci. Ya, bidadari yang sentiasa suci. Tak pernah datang kotor, tak pernah haid ya. Itu bidadari. Sentiasa suci saja. Dan kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever and ever and ever. Itu janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ada ayat lain, wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun juga ya. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itulah menjadi ahli-ahli syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Ada ke tak? Ada. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ada tak? Suratul Kahfi ujung sekali. Ya. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, mereka itu dapat diwariskan syurga. Ya. Syurga yang kekal abadi selama-lamanya. Ya. Lagi apa? Ada ayat lagi tak? Ulaika humul warisuna allazina yarisunal firdaus fiha khalidun juga. Itu ayat lain. Qad aflahal mu'minun, mula daripada qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Lagi wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lagi wallazina hum wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Lagi illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisuna allazina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Buka surah Al-Mu'minun ya. Juz 18, pangkat-pangkat sekali juz 18 tu. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang mereka itu khusyuk dalam sembahyangnya, dan beruntung juga mereka yang memelihara lidahnya daripada berkata yang sia-sia, dan beruntung juga mereka yang mengeluarkan zakat, dan beruntung juga mereka yang memelihara kemaluan mereka, kecuali kepada pasangan-pasangan mereka dan juga kepada hamba-hamba mereka, yang itu tidaklah dilarang ya, tidak dilarang kepada hamba-hamba tak apa. Ya. Lain daripada itu adalah kamu itu melampaui batas. Lepas itu dan juga mereka-mereka yang menjaga amanah, dan lepas itu apa lagi? Dan mereka yang kekal menjaga sembahyang mereka. Bila ini kita dapat ni, apa dapat? Ulaika humul warisuna allazina yarisunal firdaus. Bagi mereka lah yang diwariskan syurga firdaus. Nak tak syurga firdaus? Diam tak nak ke ya? Nak ke tak nak? Kalau tak, ikut yang tadi. Sembahyang biar khusyuk, lidah jaga jangan bercakap tak tentu halal. Lagi keluarkan zakat, lagi apa lagi? Jaga kemaluan, lagi apa lagi? Jaga amanah ya, jangan pecah amanah. Ya, kemudian jaga sembahyang, pelihara sembahyang, dapat syurga apa? Firdaus. Hujungnya hum fiha khalidun. Itu janji Allah kepada orang-orang yang beriman beramal soleh.
Ada juga janji yang lain. Ya. Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Apa artinya? Dan mereka-mereka yang kufur dan berdusta terhadap ayat-ayat kami. Ya, mula-mula kufur. Apa itu kufur? Engkar. Kemudian mendustakan ayat-ayat kami. Quran tu mana ada, mana betul, mana ada akhirat, kata mendustakan ayat-ayat kami. Ulaika humul apa? Ulaika ashabun nar. Mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Forever juga, forever and ever and ever and ever and ever and ever, tak pun terhenti dalam neraka. Itu dia ya. Itu janji Allah. Ada lagi ayat-ayat lain ya. Yang apa? Yang menjanjikan keseksaan kepada mereka yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Quran ya. Sebab itu dalam Quran tu dia ada juga dipanggil Furqan. Ngapa Furqan? Ngapa Quran tu di antara namanya Furqan? Ngapa? Kerana dia membezakan yang hak dengan yang batil. Yang hak ini dia, yang batil ini dia. Nah itu dipanggil Furqan. Cuma Umar itu gelarnya Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Artinya apa? Umar yang membezakan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Baik. Baca sikit lagi. Mana dia? Idza sara ahlul jannah ilal jannah wa ahlun nar ilal nar. Ini hadis ni ya. Ji'a bil maut hatta yuj'ala bainal jannah wan nar summa yuzbaqu summa yunadi munadin ya. Ya ahlul jannah la mauta. Tak ada mati kamu. Ya ahlan nar la mauta. Orang dalam neraka pun tak mati. Fayazdadu ahlul jannah faraha ila farahihim wa yazdadu ahlun nar. Lagi apa? Tu apa? Juznan ya, juznan ila juznihim. Khuznan. Itu jim ke khuz? Ya. Khuznan ila khuznihim. Itu hadis ni ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila jadilah pemergian ahli syurga kepada syurga, orang syurga dah masuk syurga, yang dah layak masuk syurga tu dia masuk syurga. Ya. Dan ahli neraka menuju kepada neraka, dah masuk neraka, ahli neraka dah masuk neraka, artinya dah tetap tempat masing-masing lah, sama ada syurga atau neraka. Ahli syurga masuk dalam syurga, ahli neraka masuk dalam neraka. Tak ada keluar masuk lagi dah. Orang dalam neraka ni dia ada keluar masuk tau. Sampai satu ketika tak ada lagi keluar masuk. Orang kafir tu kekal dalam neraka. Orang beriman dia akan keluar lah setelah beberapa lama masuk dalam neraka. Bila dah habis dosanya, dia akan keluar dari neraka dan dapat masuk ke dalam syurga ya. Tapi tak tahulah berapa tahun. Ya, tinggal satu waktu wajah semayang, masuk neraka 40 tahun. Tahun akhirat ke tahun dunia? Tahun akhirat. Ya, kalau 40 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Tak ada cikgu sini. Ya, 40 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Allah tak tahu dah meh. Saya bagi ke formulanya. 40 kali 1000. Kenapa kali 1000? Kerana satu hari di dunia bersamaan dengan 1000 tahun akhirat. 40 kali 1000 berapa? 40,000. Kali lagi dengan 365. Kenapa 365? Kerana setahun ada 365 hari. Itulah banyak tahunnya. 40 kali 1000 kali 365. Berapa?
Udah tak tahu ngira lagi. Udah bagi formula pun tak tahu ngiranya. Ya Allah. Ha? Berapa? 40,000 kali 365. Berapa? Ha. Itu lagi senang formula ni dah. 40 kali 1000, 40,000. Kali 365 berapa? Ha? 000 tu dah siap. Tambah kali dengan 3 aja. Ha, kali dengan 36. Ataupun kali dengan 4 je. 40,000 kali dengan 4. 365 kali 4 berapa? Ya Allah, tak tahu juga dia menjawabnya. Raitu matematik dapat berapa? Dapat berapa matematik tu? Ha, tak ada, biarlah saya jawabnya. Jawabnya 14,600,000 tahun. 14,600,000 tahun. 14,600,000 years. Ya, di dunia lah bandingkan dengan tahun akhir, tahun-tahun dunia ni. Dibandingkan dengan tahun dunia ni. Ha, di akhirat 40 tahun aja lah. Ha, tapi lamanya tu dibandingkan dengan tahun dunia ni. Ha, itu dia ya. Saya seorang je pandai ya. Ngapa? Sudah saya kira, saya siap dulu dah. Tajuk ini entah berapa ratus kali dah saya ceramahkan ya. Ha, ini dia ya. Itu baru satu waktu tinggal tu. Kalau sehari tak tinggal, tak semayang macam. Kali berapa? Kali dengan 5. Ha, kalau sehari tak semayang. Kalau sebulan? Kali pula dengan 30. Oh ya Allah. Kalau dah umur 60 sekali pun tak nak semayang macam. Ha, ya. Ha, sebab itu semayang ni jangan kita abaikan ya. Jangan kita peringan-ringankan semayang. Ha, itu sebab dalam hadis sebut orang yang meringan-ringankan semayang dia akan dapat 15 seksa. 15 seksanya. 6 di dunia, 3 ketika nak mati, 3 dalam kubur, 3 lagi di akhirat. Sekali lagi ya. 6 di dunia, lagi 3 ketika nak mati, lagi 3 di dalam kubur, lagi 3 di akhirat. Ingat nombor ni. Ha ya, 6 3 3 3. Ha, ini bukan suruh ambil nombor ekor dah. Ingatkan nombor tu aja. 6 3 3 3. Ha, di dunia ni apa? Di dunia ni. Ha ya, yang pertama hidupnya sempit. 6 ya, hidupnya sempit. Semedang je tak cukup duitnya. Ha, ya, semedang aja susahnya. Semedang je nak minjam sana, minjam sini, minjam sini. Ha, itu tanda kerana dia mengabaikan sembahyang tu. Ha ya, itu yang pertama. Hidupnya sempit. Yang kedua, apa dia? Doanya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Berdoa lah lagi tak mahu, tak diterima di Tuhan. Yang ketiga apa? Amalan-amalan yang lainnya tu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Orang Melayu ni banyak puasa rajin, tapi semayang tak ada. Apa tak? Macam tuan-tuan dan puan, tak diterima di Tuhan puasanya kalau tak semayang ya. Tuan rumah apa? Macam rumah tak bertiang, betul. Macam rumah tak bertiang. Ya. Itu baru 3. Ya. Yang keempat, dia tak dapat doa orang-orang soleh. Orang soleh tak ada doa dia, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ada kalau ketika khutbah ya, tu imam selalu baca itu. Ya Allah ampunkanlah dosa orang mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Tapi bahagian dia tak ada. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, Allah hapuskan tanda kesolehan pada mukanya. Sudah tak ada rupa orang soleh. Ya. Kalau bukan rupa orang soleh, rupa apa? Rupa orang fasik lah, rupa orang zalim dah, rupa orang. Kata itu sebab setengah orang tu kita tengok mukanya pun ya berseri aja rupanya, tenang aja. Saya tengok tok guru saya dulu, tengok muka dia, oi selesai masalah. Bercahaya aja rupa. Padahal bukan ada cahaya pun. Ya.
Rupanya tu. Hanya tengok muka saya buat berserabut tengoknya. Ya. Ya, pasal apa? Mereka mementingkan sembahyang.